dimulakan pada tahun lepas dan siap pada Jun tahun ini, dan dia merangkumi 66.15 hektar kawasan hijau seperti boleh jadi seperti ini, yang kerajaan melalui Dewan Merdeka Kuala Lumpur telah melaksanakan satu projek untuk memberi lebih banyak kawasan riadah, kawasan hijau untuk warga Kuala Lumpur khususnya beriadah, khususnya mereka-mereka yang duduk di kawasan persekitaran. Dan ini adalah fasa pertama, dan di mana merangkumi lebih kurang 10 hektar yang terlibat, dan kita akan kembangkan lagi untuk fasa kedua dan ketiga sehingga tahun 2015. Dan tujuan dia tidak lain tidak bukan untuk menggalakkan gaya hidup yang lebih sihat kepada warga kota, memberi lebih banyak kawasan lapang, kawasan hijau, dan juga satu sasaran di bawah Greater KL untuk menanam lebih banyak pokok, untuk mengadakan lebih banyak kawasan hijau, livable cities. Livable cities. Jadi dia untuk mencapai top 20 livable city apabila tahun 2020. Jadi inilah ke arah itu. Dan sikit sebanyak untuk menggalakkan gaya hidup sihat, khususnya pada warga kota yang duduk di kawasan bandar yang padat seperti di Pantai Dalam, di Kampung Kerinci, di Pantai Hill Park. Jadi sekurang-kurangnya mereka ada di kawasan Bangsa ataupun di kawasan Petaling Jaya sendiri pun mereka ada kawasan hijau riadah, rekreasi ataupun taman rimba yang berdekatan dengan mereka tinggal. PKL akan mengawalkan keselamatan dan juga dari segi maintenance lah, pastikan kawasan ini dijaga dengan baik lah. Kata apa? Ada satu pihak kata ambil tanah kubur tu. Dia selalu pihak, saya rasa ini unsur-unsur daripada pihak pembangkang lah. Sengaja nak buat cerita. Kalau dulu dia kata kerajaan Barisan Nasional selalu memberi tanah kepada pihak swasta untuk bangunkan bangunan tinggi ke ataupun untuk pembangunan. Padahal kita ada 66 ekar yang kita reservekan untuk kehijauan seperti yang ada di sini. Jadi ada beberapa pembangunan yang ada persekitaran, mereka selalu buat isu bahawa kerajaan memberi kawasan hijau kepada pihak pemaju. Padahal itu adalah tanah pemaju sendiri. Tapi mungkin mereka berhampiran dengan tanah ini. Jadi kita tidak ada hak pada tanah itu, pasal itu tanah pemaju. Tetapi tanah ini memang hak kerajaan. Dan kita pastikan dia adalah kawasan hijau. Tanah pemaju adalah dia akan ikut zoning yang telah ditetapkan oleh pihak Dewan Merdeka Kuala Lumpur. Jadi kita tidak boleh, kalau dia dah ikut zoning yang ditetapkan, kita tak boleh menahan mereka untuk bangunkan. Itu isu yang telah dibuat oleh pihak pembangkang. Apabila kita mengadakan taman rimba ini yang jelas menekankan dari segi usaha kerajaan untuk menghijaukan Kuala Lumpur, ada pula yang mengatakan kita mengambil tanah kubur. Memang ada, kalau kita masuk sini berdekatan ada kubur yang dah sedia ada. Tetapi kawasan untuk perkuburan juga disediakan oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak kerajaan, dan di bawah ditaluk oleh Jawi dan akan dibangunkan. Dan kubur dalam taman oleh pihak Jawi bersama kerjasama dengan perancangan daripada DBKL. Dan saya diberitahu pihak Amuna pun akan memberi sumbangan ataupun tempat masjid dan kubur dibesarkan. Jadi soal kita ambil tanah kubur tak timbul langsung. Jadi tak ada isu bahawa kita ambil tanah kubur, tak ada. Tanah kubur tetap ada, kan? Dan akan dibangunkan nanti.
itu pentinglah, education proses ataupun proses pembelajaran kepada pengguna-pengguna kemudahan awam seperti ini perlu berterusan. Supaya kadang apa yang berlaku, kadang lampu kan, pasal kawasan macam ni perlu ada lampu, tapi kadang-kadang lampu kena curi, ada atau perkara-perkara yang lain kena dirosakkan, tandas tidak diguna dengan cara terbaik. Jadi ini yang menyebabkan kerosakan yang pihak kerajaan terpaksa tanggung beban dia. Tetapi soal itu memang tanggungjawab kita akan jaga. Tetapi daripada sikap daripada pengguna-pengguna itu adalah penting. Jadi proses self education ni perlu berterusan. Itu yang kita melibatkan budak-budak sekolah dalam program pada hari ini, pengakap-pengakap daripada golongan muda kan. Jadi kita berharap dengan ni baru mereka dapat menghayati lah bahawa apa yang ada ni perlu dijaga dengan baik. Kalau tidak, dia boleh menjadi satu kawasan yang tidak dijaga dengan baik. Seperti dahulu sinilah, dulu dah ada kawasan seperti ini tapi tidak dijaga dengan baik. Dan pada masa tu ada juga golongan setinggan pun ada yang duduk di sini. Bila dia piar begitu saja kan. Tapi kalau semua bekerjasama, insya-Allah saya rasa kawasan seperti ini dapat bukan hanya dijadikan seperti sedia ada yang kita dah bangunkan ni, mungkin dia dapat dipertingkatkan lagi. Mungkin boleh wujudkan Friends Rimba, Taman Rimba, Bukit Asing, Bukit Kelinci. Ya, mungkin kita akan galakkanlah satu NGO baru ke, Friends of Taman Rimba Bukit Kelinci, untuk menjaga kepentingan kawasan ini, untuk dijaga bersama dengan masyarakat setempat dan juga pengguna-pengguna. Saya yakin pengguna yang datang di sini akan datang bukan hanya daripada kawasan pantai, tapi daripada seluruh Kuala Lumpur dan mungkin daripada Selangor pun akan datang di sini. Pasal kalau kita tengok tadi, ada yang datang daripada Selangor, turun daripada bukit ni.